Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Robert hari ini. Ini ada topik yang baru. Sebenarnya ada request daripada sahabat saya untuk buat sedikit basic tutorial bagi Google Data Studio. Okay. Untuk masa ini jika kita menggunakan Google Form, kita akan dapat satu response sheet dan biasanya response sheet dalam berbentuk Excel. Jadi kali ini kita menggunakan Google Data Studio untuk present kita punya response tu lebih cantik, lebih efektif tanpa perlu sharekan kita punya response sheet tersebut dalam bentuk Excel. Okey. Seperti paparan yang saya ada sekarang, ini adalah salah satu medium pelaporan daripada Google Form, dan kita akan pindahkan dia ke dalam Data Studio, dan mari sama-sama kita lihat langkah-langkahnya. Baik, pertama sekali kita pergi ke drive kita cari satu data sheet ataupun kita panggil sebagai response sheet lah, apa sahaja macam yang saya ada ini adalah data sheet ataupun response sheet daripada Google Form yang diisi oleh guru-guru di sekolah saya. Baik, langkah pertama, bagaimana kita nak transfer data sheet ini kepada Data Studio kita. Kita pergi ke Data Studio. Okey. Kemudian kita masuk ke Data Studio. Okey, pastikan anda login menggunakan mana-mana Google ID. Kemudian kita create blank report. Okey. Baik, kita akan dapat paparan seperti ini. Sebelum kita meneruskan kepada paparan sebenar untuk kita buat editing, kita kena linkkan dulu Data Studio ini dengan data source yang mana kita akan ambil daripada data sheet ataupun response sheet Excel yang saya ada. Jadi kita akan pilih Google Sheet. Kemudian dia akan pergi kepada senarai Google Sheet yang ada di dalam drive kita. Okay, kemudian kita cari macam saya ni ada di atas sekali. Okay, kemudian yang ini kita tak perlu ubah apa-apa. Dia akan di sini ada optional range, mana range data yang kita akan gunakan. Okay, jika kita di dalam respon tersebut kita ada sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan sheet 5, dia akan keluar di sini juga melibatkan beberapa sheet dalam kita punya Excel tersebut, Excel file tersebut. Okay, kita add sahaja. Okay. Baik, kita akan dapat sebuah paparan seperti yang tertera. Okey. Baik, ini kita boleh alihkan, tidak ada isu apa. Baik, bagi langkah pertama kita kena set dahulu saiz canvas pelaporan yang kita nak gunakan. Okey, bagaimana? Kita boleh pergi di sebelah kanan, boleh pergi, kita lepaskan dahulu table ini, kemudian kita tengok dekat theme dan layout. Okey, kat sini dah ada beberapa theme yang kalau kita nak menggunakan theme ini pun boleh, tidak ada masalah. Okey, kemudian kita pergi pada layout. Di sini kita ada ukuran size canvas. Okey, canvas size. So untuk ukuran ini kita ada basic. Okey, untuk mengikut screen yang biasa pada komputer 1200 kali 900, atau kita boleh ubah di sini, contohnya 16:9. 16:9 biasanya untuk HD bagi skrin yang lebih rendah. Untuk skrin saya adalah skrin yang lebih tinggi, jadi saya akan menggunakan 4:3 landscape. Kalau kita nak guna portrait pun terserah kepada keperluan kita lah. Ya. Okey, kemudian yang bawah ni tidak ada apa yang perlu diubah, hanya kita perlu lihat bahagian ini saja ya.
Baik, seterusnya saya akan tunjukkan dahulu bagaimana apa basic yang perlu kita tahu untuk membuat editing bagi bahagian ini. Okey. So untuk bahagian mencantikkan, saya cadangkan untuk anda explore sendiri. Saya ini tunjuk basic saja. Untuk bagi cantik dan sebagainya, anda boleh explore sendiri. Contohnya seperti nak masukkan image, kemudian kita masukkan teks, dalam ni kita boleh masukkan chart, kita boleh masukkan slider, banyak dalam ni macam-macam kita boleh masukkan untuk mencantikkan kita punya data studio ni. Okey. Tapi paling penting, kita punya data ini yang paling penting, mustahak untuk kita terjemahkan dengan baik di sini. Okey. Jadi biasanya di bahagian atas ni kita kosongkan untuk meletakkan header. Kalau kita ada banner yang telah kita customize, buat siap, so lebih mudah. Jadi kita hanya perlu letakkan di situ saja, kan? Kemudian kita letakkan di situ sahaja. Bila kita letakkan di ruangan atas ini, jadi memudahkan kita untuk buat setup. Okey, terserah kepada susunan kita masing-masing. Jadi kita boleh fikirkan layout yang kita nak lah. Okey, so untuk ni saya besarkan sedikit. Baik, di sebelah kanan kita ada record count, bermakna record count ni berapa kali pelaporan ni dibuat oleh seseorang. Okey, so pertama sekali bila kita nak mempersembahkan kita punya data ni, paling penting kita nak apakah data yang perlu kita tunjuk dekat sini. Okey, so yang pertama dekat sini dia dah bagi bilangan, kemudian dia ada nama okey, dimension dia pertama ada nama okey, kemudian saya nak masukkan nama kelas. Okey, di sebelah kanan ni kita ada available field. Available field ni datang daripada kita punya data sheet Okey, dia keluar di sini. Dia tak automatic masuk kat sini. Tapi kalau tak masuk, kita akan masukkan di bawah dimension. Okey, kemudian kita dah ada nama kelas. Jadi saya nak juga masukkan bilangan kehadiran. Okey. Baik, kemudian tingkatan kita letak dekat atas. Kita boleh susun dia balik nanti. Okey. Kemudian ni bilangan kehadiran. Kemudian nama tidak hadir, nama kelas, kita masukkan subjek. So kita ada 5 field ataupun 5 kolom yang telah kita pindahkan kat sini. Baik, untuk record count ni saya akan keluarkan daripada dalam. Okey, boleh juga kita kekalkan sebab nak melihat berapa banyak bilangan count yang telah dibuat oleh seseorang pelapor itu Okey, so macam ni kita akan tallykan kita punya table ni supaya nampak lebih cantik, lebih okey, lebih selesa lah untuk kita baca. Okey, kemudian saya rasa kita nak drag penuh lah sampai kat tepi ni. Okey, so saya akan bawa sampai kat tepi sebab saya nak tunjukkan basic sahaja supaya nanti atas ni kita cantikkan dia, kita bubuh head, title dia dan sebagainya. Okey, so saya dah ada data di sini. Kalau ikutnya ada 37 data. Okey, so bagi row ini hanya boleh muat untuk 17 data sahaja. Okey, baik, sekarang macam mana kita nak bagi cantik kita punya maklumat dalam table ni Okey, so bila kita klik pada table, make sure kalau kita terlepas macam ni, ini adalah untuk keseluruhan datasheet ni. So kalau kita nak bagi cantik table ni, so kita select pada table yang kita nak buat ni, kemudian kita pergi pada style. Okay, perkara pertama sekali kita nak ubah adalah header bagi nampak menarik dan lebih nampak sesuai lah. Okay, so macam ni kita nampak kan, kita nampak ada header name ni, header label ni yang kita tak nampak penuh kan. So sebenarnya kita boleh ubah dia dekat sini, pergi dekat bawah ni. Okey, kita boleh tengok dekat okey,
Okay, sorry, dekat sini juga sama. Kita pergi dekat table body ni, kita wrap text. So bila kita wrap text nanti, okay, dekat yang atas yang pertama ni, sorry, dekat table header ni. Okay, jadi dia nampak keseluruhan header table tu. Kita wrap text. So dia penuh lah macam ni. Kalau tidak nanti kita tak tahu apa item tersebut kan. Okay, so pertama kita belajar untuk tukar color. So saya ambil satu color. Ini color font untuk huruf Okay, kemudian kalau kita nak tukarkan header background ni, ini size dia. Jadi kita naikkan sedikit size dia. Okay, so macam ini kita boleh rename juga. Contoh kita tak nak panjang-panjang macam ni. Macam mana? Kita pergi ke masukkan bilangan. Kemudian kita rename bilangan kehadiran. Saya rasa cantik dah. Bilangan kehadiran. Okey. Cantik dah tu. Macam tu. Okey. Kita dapat dua, tidaklah terlalu panjang Okey, kemudian bila kita dah selesai untuk ni, tadi kita sambung balik untuk cantikkan. Kita dah besarkan tulisan, kemudian kita tukarkan table color. So terserahlah pada masing-masing. Baik. So kalau kita suka apa sajalah color ada kat sini kita gunakan. Okay, so saya nak guna biru. Kemudian kita untuk table bagi label. Okay, ni dah ada hitam. Kita boleh tukar dia punya tulisan dekat sebelah ni untuk tulisan. So yang ni pun kita besarkan sedikit. Kita besarkan sedikit untuk tulisan yang di bawah ni, 14, untuk maklumat dekat bawah ni, supaya boleh nampak sedikit maklumat. Okey, so yang ni pun saya nak kecilkan ni supaya okey. Baik, seterusnya yang ni tak ada isu apa. Kita boleh juga untuk bagi lawa kita punya table ni. Okay, kita ada border untuk kat sini dia tulis cell border color. Okay, kita cuba tukar satu, tengok dia jadi warna macam mana. Okay, ini adalah border ni punya color kita nampak dia keluar warna purple tu. Okay, so saya nak kekal dengan hitam. So dia nampak solid. Kemudian kita boleh buat dia berwarna warni, boleh. Okay, so seperti ini. So kita nampak lebih cantik. Kemudian even row kita biasa buat warna putih. So yang lain tu dia berselang-seli lah. Okay, untuk nampak lebih cantik saja, tidak ada kegunaan yang lain Okay, seterusnya bawah ni juga kita boleh set up contohnya kolom yang ni kita nak di tengah-tengah. So kita buat tengah-tengah. So dia akan bagi tengah-tengah lah bilangan kehadiran. Okay, so kalau kita nak buat semua tengah-tengah terserah tapi tak berapa cantik lah nak buat tengah-tengah semua. Mungkin beberapa item yang perlu kita buat tengah-tengah, yang lain tu tak perlu kot. Kita buat kat tepi semua. Okay, seterusnya background dan border. Baik, yang ni untuk kita cuba tukar satu, kita tengok apa jadi. Okay, yang ni untuk footer yang bawah ni yang bawah sekali. Okay, yang bawah sekali kita punya footer ni, bawah ni penamat dia. Okay, so kita ni alright, untuk ni saja panel ni, panel sebelah ni. Okay, so habislah kita punya style untuk yang ni. Okay, habis. Baik, sekarang saya nak masukkan perkara yang biasanya penting juga untuk kita tunjukkan, iaitu filter. Okay, kat sini dia kita boleh masukkan drop down list. Okay, apakah kegunaan drop down list ni? Okay, kita letak kat sini satu. Okay, baik. Contohnya macam ni, kita nak memudahkan akses. Contohnya kita nak cari yang pertama nama cikgu ni je yang lapor. Okay,
So bila kita gunakan drop down ni, kita hanya select nama seorang. So rekod yang akan keluar hanya untuk seorang tersebut saja, kan? Contoh Okey, jadi ni dah ada satu yang kita buat style dia bagi cantik sikit. Lepas tu kita boleh copy paste je. Okey, contohnya untuk teks dia saya kekalkan warna hitam. Okey, kemudian saya nak besarkan sikit. Okey, besarkan sikit. Kemudian kita boleh tukar juga macam tak sesuai pula masukkan nama anda. Sila pilih nama. Okey, macam mana kita nak tukar? Sama, kita edit kat sini. Sila pilih nama. Okey. Kemudian kita dah ada. Kita pergi balik dekat style. Kemudian ataupun kita tukar kepada nama guru. Nama guru. Sebab ni adalah pelaporan guru, kan? Lebih cantik lah kita pakai pelaporan ni untuk nama guru. Nama guru. Okey, sebab ni pelaporan okey. Kemudian kita masuk buat style dia balik. Untuk header, untuk okey, ini untuk dalam dia. Okey, yang ni. Kemudian kita tengok dia punya border dia. Ini untuk header dia, ini untuk border dia, header color dia, kelabu. Okey, sorry, dekat bawah ni background ni. Dekat bawah ni background. So yang ni kita buat dia ada shadow sikit supaya dia nampak macam kotak-kotak sikit. Okey, kemudian kita buat dia punya style shape dia. Okey, yang ni tak perlu, dua. Nampak tebal sikit border. So kalau tulisan tu kita rasa gelap, kita pakai warna putih. Okey, cuba pakai warna putih. Baik, nampak lebih jelas. Okey. So yang ni, okey, kat sini ada enable search box, bermakna nanti dekat ni bila kita tekan, contoh kita view, bila kita tekan kita boleh search nama siapa, kan? Contohnya tengok nama siapa, nama saya. Okey, ada. Kemudian saya klik. Okey, bila saya klik ni only, akan keluar nama saya saja, report yang telah saya bagi. Okay, kalau perasan kat sini ada null null ni bermaksud ada format yang tak betul yang dimasukkan ke dalam form. Sebab dah diberi contoh bagaimana nak isikan form tu. Okey, kita pergi kepada edit balik. Ini nak tunjuk contoh saja. Okey, seterusnya kita dah ada satu ni. Okey, kita boleh Ctrl C, Ctrl V, letak kat sebelah dia untuk kita buat kriteria yang kedua dan kriteria yang ketiga. Biasanya kita ada 3 kriteria. Kalau lebih tu mungkin banyak sangat, kan? Baik, kita pergi kriteria yang kedua. Mungkin kita nak search kelas ataupun tingkatan. Okey, tingkatan. Jadi kita tukarkan nama guru ni. Okey, Ctrl V ni kita tukarkan dengan memilih nama tingkatan. Kita masukkan dekat sini. Okey, dia akan tukar tingkatan lah kat sini. Okey, kemudian yang ketiga, kita mungkin nak nama kelas sahaja. So kita tukarkan nama kelas. Jadi sekarang kita ada 3 filter untuk kita gunakan bagi mencari. Okey, kita mungkin tambah satu lagi. Okey, Ctrl V. Saya nak tengok mungkin tak muat ni. Kita kecilkan sedikit. Okey, kita kecilkan sedikit kotak kita ni supaya kita dapat even size lah yang cantik yang okey. Okey, yang ni pun boleh. Okey, sebenarnya kalau kita dah buat satu tadi, kalau kita dapat size dah cantik, kita copy paste, dia dapat size sama lah. Tapi ini tak apa, saya nak demo je supaya kita nampak. Okey, so yang ketiga ni kita nak pilih dia mata pelajaran. Okey, subject. So kita tarik saja, drag letak kat sini.
Jadi kita dah ada 4 filter untuk memudahkan kita cari data tu dalam. Okey, habis. Saya rasa ni yang basic yang paling penting lah. Ni basic yang penting. Bila kita nak buat report, ni lah paling penting untuk mempercepatkan proses mencari data. Okey, sekarang kita bubuh teks untuk kita punya tajuk ni. Kita punya dashboard ni apa so kat sini biasanya kita akan gunakan nama pada macam ni. Okey, so saya akan copy yang ni saja. Copy yang ni saya akan paste kat sini. Okey, biasanya orang bubuh nama sekolah lah. Okey, so saya letak nama sekolah. Okey. Data Studio. Data Studio dashboard pelaporan. Tak payah lagi kita buat ni je. Bahagian ni kita buat dashboard. Dashboard pelaporan kehadiran. Okey. Kemudian kita letakkan kat tengah semua. Kita highlightkan, letakkan di tengah. Okey. Kemudian kita pilihkan saiz dia. Sebab dia adalah tajuk, kita buat besar lah. Okey. Kita cuba buat besar. Kemudian kita tukarkan font dia. Dan kita letakkan bold supaya nampak lebih jelas. Okey, sekarang saya dah ada ni. Saya nak bubuhkan background dia supaya nampak lebih berseni sikit. Dan kita letak color lah. Tak letak color. So kita letak color yang cerah sikit ataupun yang macam ni pun boleh. Okey, terserahlah kepada kegemaran masing-masing kan. Okey. So ini saya yang dah buat lah. Okey, saya nak buat border juga. Saya memang suka buat border pada dashboard ni. Okey, kemudian saya dah ada lengkap. Okey, satu je tu kita nak talikan supaya nampak cantik sikit. Kita nak letak dekat tengah-tengah. Okey, settle. Okey, apa lagi yang kita biasa buat? Kita masukkan gambar. So kita dah ada nama. Jadi kita masukkan logo lah, logo sekolah. Kalau kita dah ada banner, lagi mudah saya tunjukkan, mungkin masukkan satu banner. Okay, so sebelum tu saya masukkan logo sekolah dulu. Okey, ni dah ada logo sekolah saya. Baik, tak apa, yang ni kita boleh atur balik, tak ada masalah. Okey, letakkan kat sini, kita kecilkan sikit. Okey, kita rasa ngam-ngam. Kemudian kita adjust yang ni. Okey, don't worry, tak apa, kita buat dia kan. Alright. Kalau kita rasa ni nampak janggal macam berlapis-lapis, kita kecilkan sikit. Okey, supaya dapat sebaris. Okey, ni cantik. Kita kecilkan sikit. Okey. So saya dah ada satu pelaporan macam ni lah. Dah siap. Ini basic untuk kita buat pelaporan ni. Okey. Kemudian kalau kita nak buat lebih detail kan, kita nak tahu bilangan, orang tengok sekali ni lah, dia panggil overview overview ataupun review. Kita nak tahu berapa orang yang dah guna dan sebagainya. So jadi kita boleh masukkan kat sini, kita boleh masukkan scorecard. Okey, scorecard kat sini. Okey, scorecard ni biasanya dia akan kira berapakah rekod yang ada dekat dalam ni. Record count. Okey, record count ni pula kita boleh buat filter. Contohnya tingkatan 5 berapa report. Kita boleh buat by tingkatan dan sebagainya. So pertama sekali kita buat rekod keseluruhan lah. Okey, ni rekod keseluruhan. Sebelum tu kita bagi dia cantik sikit. Kita ubahkan dia punya kedudukan dia dekat tengah.
Okey, oh tak bergerak. Okey. Okey, ni matrix value kat tengah. Okey. Kemudian kita kasih dia besar sikit, 36. Okey, sebab nanti semua orang nak tengok. Ini jumlah keseluruhan lah. Maknanya semua rekod yang ada dalam data ni. Okey, kemudian biasanya kita letakkan background dia. So saya letak putih. Okey, kemudian saya nak letakkan kotak dia supaya nampak kotak dia. Okey, kemudian bawah ni. Alright, bawah ni padding ni tak perlu. Okey, kalau nak border kita boleh letakkan dia punya shadow. Okey, supaya nampak ada shadow. Okey, kemudian dia ada conditional formatting apa nanti dulu. Yang ni kita dah ada, kita Ctrl C, kita Ctrl V, letak kat sebelah. So saya akan buatkan record count ni mengikut Ctrl V. Okay, kita akan buat ikut kelas, ikut tingkatan, ikut subjek. Jadi dia ada count-count dia lah. Kita buat 4, macam kita punya filter juga kat bawah. Okay, so macam ni. Yang ni kita tak payah ubah. Yang ni kita akan ubah dia punya data source dia. Okay, kita klik pada data, klik pada kotak ni. Kemudian kat bawah ni, okay, dia ada blend data. Okay, blend data macam ni, pelaporan. Okay, kemudian kat sini dia ada record count. Okay, kemudian kita add filter. Okay, dekat dalam ni kita namakan dia. Yang ni untuk tingkatan. Okay, kemudian select a field. Ni dulu, kita ambil ni dulu, include. Okay, include. Kemudian select field. Field yang kita nak adalah tingkatan. Okay, kat sini condition dia kita letakkan equal to, okay, example value. Okay, macam ni kita tengok data kita. Ni kita tengok data kita. Ataupun kita terus boleh letakkan kat sini contains pun boleh. Okay, kemudian kita save. Baik, sekarang kita tengok berapa dia tuju untuk yang kedua ni, tingkatan ni. Okey, kenapa sebabnya saya punya ni tak betul. Saya punya ejaan ni tak betul. So sekarang saya nak tukarkan ni dimension ni, saya kena tukar kat sini ni. Okey, so saya ambil tingkatan ni, kemudian saya letak kat sini. Okey, dia akan tukarkan tingkatan kita punya record count. Okey, tadi sebab saya punya filter tadi, saya kena betulkan filter saya tadi. Edit kat sini, example value equal to, okey, yang ni untuk tingkatan. So saya buat 5, 1 hingga 5. Save. Okay, kita tengok berubah tak. Okay, dia berubah menjadi kosong. Saya rasa dia tak boleh baca sebab dia tulis kat sini macam ni. So saya akan kena tukar dia punya setting dia, huruf besar dengan huruf kecil. So saya akan buat tingkatan 1 hingga 5. Save. Okey, tak berubah juga. Kalau saya buat macam ni, tingkatan 1, save. Okey, ada 3. Ini untuk tingkatan 1. Okey. So yang ni kita boleh tukar dia. Yang ni kita tukar dia kepada tingkatan 1. Okey. Alright. So nampak ada tingkatan 1 punya record count ada 3. Macam itulah. Dan seterusnya kita boleh buat.
So contohnya lagi kita nak buat untuk subjek, ataupun kita nak buat untuk kelas. Untuk kelas pun boleh. So macam ni sama juga, kita add filter. Kali ni kita tukarkan kepada filter baru. Kita akan buat kelas. Okay, include. Okay, select field, nama kelas. Select condition. Saya rasa boleh buat contain macam ni. Okey, tak boleh. Nanti kalau contain dia keluar semua sama juga, jadi 37. So macam ni kita buat Budi. Okey, kemudian saya save. Kita tengok berapa. Okey, ada 8 untuk kelas Budi. Baik, cumanya ini dia keluar report sajalah. Atas ni report saja. Okey. Sama juga kalau kita nak buat yang lain, kita contohnya nak tunjukkan berapa sekarang dari sudut carta. Kita boleh buat dari sudut carta. Okey, so yang ni saya tunjuk dan saya tak baikilah sahaja. Okey, seterusnya kalau contohnya kita nak buat carta. Okey, kita nak masukkan carta. Kita ambillah satu carta pie, contoh, kita letak kat sini. Okey, sama macam kita buat Excel. Okey, sekarang dia keluar persen guru yang melapor. Okey, kalau kata kita nak buat dia tukarkan range yang lain. Okey, ini dimension dia, kita tukar kat dimension dia je. Okey, contohnya tingkatan, saya tukarkan kat sini tingkatan. So dia akan tukarlah berapa persen untuk tingkatan. So ini adalah view sekali lalu je. Maknanya orang masuk tengok okay, ada report-report lah. Dan report-report ni akan sentiasa berubah setiap kali data berubah dalam datasheet tadi. Ni saya nak tukar sikit. Ni tadi Budi record count saya tukar kepada Budi. Okay, alright, yang ni ini saya tak buat apa tadi, saya buangkan dulu. Okey, yang ni kita tukar juga kepada jumlah pelaporan. Saya nak edit. Okey, jumlah pelaporan. Okey, jumlah pelaporan. Okey. Alright, dia ada keluar macam ni lah. Jumlah pelaporan, kemudian tingkatan dan sebagainya lah. So macam ni kita arrange lah. So biasanya yang makan masa lama untuk buat cantik ni. Kalau untuk kita punya siapkan pelaporan tu sekejap je sebenarnya. Tak perlukan masa lama. Tak perlukan masa yang sangat lama lah. Macam ni pun kita dah boleh settle. Okay, so saya tunjuk sedikit sahaja untuk demo supaya kita dapat. Ini basic basic. So kita dah dapat satu. Okay, kemudian kita cuba view yang kita boleh test lah satu-satu. Ni nama. Okay, tingkatan, contoh kita nak tingkatan 5 only. So dia keluar tingkatan 5 saja. Okay, kalau kita nak pula nama kelas Budi, kita nak only Budi saja, dia akan keluar 5 Budi saja. Kalau subjek pun sama, kita contoh nak tengok English saja, so dia akan keluar English sajalah. Macam ni. Okey, dan atas ni dia berubah, nampak tak dia berubah juga. Dia berubah ikut search kita tadi. Okey. Baik, habis untuk bahagian ini. Part yang terakhir adalah bahagian untuk share. Okey. So bahagian untuk share kita akan pergi kepada titik 3 ni. Ini kalau kita ada data baru kan. Baik, kita pergi dekat share. Baik, sekarang kita pergi dekat manage access. Okey, kemudian kita tukar yang macam ni. Pergi kepada anyone with the link can view, ataupun siapa-siapa sahaja yang boleh view, boleh juga kat sini. Ikutlah ni mana kesesuaian. Okey, bila kita dah ubah ni, kemudian kita copy. Kita copy. Okey, dan dia panjang.
Dan kita bolehlah gunakan apa sahaja website yang boleh memendekkan link. Saya biasa gunakan, saya save dulu yang ni. Terus biasanya sebelum terlupa, jangan lupa untuk kita rename kita punya nama data view kita, data studio kita. So untuk yang ni kita akan buat pelaporan kehadiran PPT 2021 Syah Sukan. Contoh ni contoh basic saja. Kemudian tadi kita dah copy link untuk share kepada orang yang akan menggunakan data ni. So saya biasa guna Tiny URL. Saya biasa guna Tiny URL. Simple saja Tiny URL ni. Kita masukkan link kita. Kita boleh customize link kita tu. Contohnya macam ni. Saya nak ubah pada pelaporan, panjang sangat. Saya buat PPT Data Studio. PPT 2021 Data Studio. Kemudian saya akan buat dia punya ini URL. So saya dapat dah ni. Dan saya copy. Kemudian kita cuba buka dekat browser, nak tengok boleh guna atau tak boleh guna. Baik, sekarang kita dapat sebuah data studio yang boleh diakses oleh siapa sahaja yang menggunakan data kita tu lah. Boleh. So ni lah akan keluar dengan mereka. Ni keluar dekat saya, boleh edit sebab saya adalah owner dia. Kalau orang lain buka, dia tak akan keluar lah walaupun dia login. Yang ni tak memerlukan login, siapa-siapa juga boleh buka. Memerlukan login jugalah sebabnya siapa ada link saja boleh view. Nak masuk link tu kena login juga, tapi dia tidak memerlukan dekat MOE lah. So ini data yang kita ada, kita boleh cuba kat sini. Only dan sebagainya. Ni saya tunjuk tadi, kita dah tunjuk kan. Ni untuk kelas dan sebagainya, boleh test. Ada, kita boleh tengok untuk subjek saja pun ada. Saya rasa itu saja tutorial saya pada kali ini. Kita mungkin berjumpa di lain waktu, insya-Allah. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda di luar sana. Kita jumpa lagi untuk sesi tutorial yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, Ustaz Robot.